Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sejarah perkembangan perusahaan awam di Malaysia. Penubuhan perusahaan awam di Malaysia telah bermula semenjak zaman pemerintahan British lagi. Perkembangan yang pesat dalam perusahaan awam hanya berlaku pada awal dekad 1970-an. Pada awal dekad 1980-an, apabila berlaku kemelesetan ekonomi di seluruh dunia, perusahaan awam di Malaysia ini turut menerima kesan yang sama seperti badan-badan korporat yang lain. Pada dekad 1980-an, perkembangan perusahaan awam telah dikurangkan dan langkah-langkah untuk memperbaiki prestasi perusahaan awam telah dipergiatkan di setiap peringkat. Terusnya kita pergi kepada bentuk perusahaan awam. Terdapat 3 bentuk perusahaan awam di Malaysia. Yang pertama, jabatan kerajaan. Yang kedua, perbadanan awam. Dan yang ketiga, syarikat kerajaan. Apa itu jabatan kerajaan? Jabatan kerajaan ialah satu badan yang menguruskan segala urusan yang berkait dengan penetapan dasar, peraturan kewangan dan juga pengambilan kaki tangan adalah tertakluk kepada semua peraturan kerajaan. Hari ini saya bawakan satu video mengenai proses pengeluaran minyak mentah seperti petroleum dan juga gas asli di dasar laut. Mari kita sama-sama saksikan. Pada asasnya, drilling offshore well ni sama je kat semua tempat. Sebelum drilling, kita akan hantar ROV untuk menilai keadaan dasar laut. Dan kita akan drill lubang di atas dasar laut using large diameter drill bit and steel pipe atau kita panggil conductor. Ini sebagai support kita. Next, kita akan guna smaller drill bit into the conductor untuk drill next section yang mana kita panggil top hole. Bila kita dah capai kedalaman yang kita nak, kita akan install steel pipe yang mana kita panggil casing untuk support lagi lubang baru yang kita drill tadi. Kita akan letak cement between casing and drill hole tadi untuk secure the support. Next, kita akan install BOP on top of the well. Okay, yang ni lah BOP ni, dia sejenis safety device untuk prevent uncontrolled release of fluid. After that, kita akan continue drill lagi menggunakan smaller drill bit and lebih banyak cement lagi yang kita akan isi. Kita akan ulang step ni sampailah kita jumpa minyak yang kita dah target tadi itu. Memang sangat dalam, boleh mencecah beberapa ribu meter di bawah dasar laut. Perbadanan awam juga dikenali sebagai badan-badan berkanun, dan ia merupakan bentuk-bentuk organisasi komersial yang bebas, dan ia ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan undang-undang syarikat. Penubuhannya adalah di bawah undang-undang yang khusus yang menetapkan tujuan-tujuan badan ini, struktur pentadbiran, kegiatan-kegiatan tanggungjawab dan sebagainya. Sebagai contoh, UDA, PKEM dan MARA. Awal tahun 1900, William Syme telah berlayar dari Scotland dan berlabuh di salah satu kawasan jajahan Empire British iaitu Melaka. Menyedari iklim di Melaka adalah sesuai untuk penanaman getah, William telah bekerjasama dengan Henry dan Herbert Darby untuk memulakan perniagaan berasaskan tanaman tersebut. Syarikat mereka dinamakan Syme, Darby and Company Limited dan mereka bermula dengan 500 ekar ladang getah pada tahun 1910. Seperti juga syarikat Guthrie, perniagaan mereka berkembang pesat hasil daripada kenaikan permintaan getah di pasaran dunia. Sehingga tahun 1916, Syme, Darby and Company mengawal lebih daripada 50 km persegi ladang getah. Untuk meneroka hutan dan membuka lebih banyak ladang, mereka telah membeli Sarawak Trading Company iaitu syarikat perniagaan jentera-jentera berat. Pembelian itu secara tidak langsung membuka jalan kepada Syme Darby dalam perniagaan jentera berat. Mereka juga menjadi pengedar utama kepada jentera Caterpillar yang masih kekal hingga ke hari ini. Perang Dunia Kedua pada tahun 40-an telah memperlahankan operasi Syme Darby. Malangnya, peperangan itu juga membawa kepada kemajuan teknologi getah sintetik. Melihatkan ancaman getah sintetik kepada perniagaan utama mereka, Syme Darby mula mencuburi perniagaan kelapa sawit. Pada tahun 1958, Syme Darby and Company telah disenaraikan dalam London Stock Exchange sebagai Syme Darby Holdings. Syme Darby meraih keuntungan besar apabila minyak kelapa sawit mula mendapat permintaan dunia sekitar tahun 60-an. Daripada keuntungan tersebut, mereka mula memasuki sektor agriculture, kesihatan, insurans dan beberapa sektor lain. Walau bagaimanapun, pelaburan Syme Darby ketika itu tidak membawa keuntungan.
Ramai pihak berkepentingan di Malaysia merasakan keuntungan Sime Darby yang kebanyakannya daripada operasi mereka di Malaysia tidak diuruskan dengan baik oleh pihak pengurusan iaitu British. Berikutan itu, kerajaan Malaysia melalui Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) telah membeli pemilikan majoriti dalam Sime Darby. Ia dipindahkan ke Malaysia dan disenaraikan dalam Kuala Lumpur Stock Exchange pada tahun 1980 sebagai Sime Darby Berhad. Sime Darby terus berkembang dalam pelbagai industri termasuklah permotoran, pembuatan, minyak dan gas, pembangunan hartanah, kesihatan, pelancongan, penjanaan kuasa dan perbankan. Ketika ini juga, Sime Darby mula membeli hak mengedar dan memasang jenama-jenama kereta import seperti Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Ford dan Alfa Romeo. Memasuki tahun 2000, Sime Darby menyatukan perniagaan mereka kepada 5 teras utama iaitu peladangan, pemotoran, jentera berat, hartanah dan tenaga. Seterusnya, antara contoh-contohnya ialah UDA atau nama penuhnya UDA Holding Berhad dan ia merupakan syarikat pegangan milik Kerajaan Malaysia yang diperbadankan pada tahun 1996. Ia juga ditubuhkan bagi melancarkan dan menyelia projek-projek pembangunan bandar yang berkaitan dengan sektor perniagaan, industri dan perumahan. Dan ia juga ditugaskan untuk membangunkan prasarana kawasan bandar. Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. MARA dibentuk pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun dan autonomi. Pada tahun 1965, Kongres Ekonomi Bumi Putera yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur, mendesak agar ekonomi Melayu diperkukuh maka tertubuhnya MARA. Syarikat kerajaan, penubuhannya adalah mengikut Undang-Undang Syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51% equity modal. Badan ini tidak perlu menimbangkan perkhidmatan sosial, tetapi selebihnya lebih tertumpu kepada memperolehi keuntungan untuk syarikat, contohnya PERNAS, MAS, FIMA dan sebagainya. Banyak negara menubuhkan syarikat kerajaan berasaskan kepada beberapa faktor, iaitu yang pertama, senang dibentuk berbanding dengan perusahaan lain. Yang kedua, kerajaan boleh mengubah nisbah milikan equity melalui pembelian saham mengikut keperluan keadaan. Yang ketiga, boleh berfungsi di bawah undang-undang seperti dikenakan ke atas sektor swasta.